Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami daripada BMCG Kumpulan 4. Tajuk kajian kami ialah Kajian Pembinaan Bangunan Pencakar Langit. Kertas kerja. Pengenalan. Industri pembinaan dan infrastruktur di Malaysia telah berkembang pesat dari tahun ke tahun di dalam menuju ke arah wawasan negara. Berbagai jenis bangunan pencakar langit turut berdiri megah di setiap pelosok negara. Bangunan pencakar langit perlu bagi sesebuah negara, tetapi pembinaannya perlu dikawal untuk mengelakkan kepadatan kerana menjadi tumpuan terlalu ramai. Justeru itu, kami telah menjalankan sebuah kajian bagi memenuhi keperluan tugasan bagi kursus, falsafah dan isu semasa. Tajuk tugasan kumpulan kami ialah Kajian Pembinaan Bangunan Pencakar Langit di Malaysia. Menurut sejarah, penciptaan struktur mega telah pun bermula pada tahun 1777, iaitu selepas berlakunya penemuan biji besi. Rekaan pertama pada waktu tersebut adalah merupakan jambatan besi Iron Bridge yang dibina di Coalbrookdale merentasi Sungai Severn, Shropshire, England oleh Abraham Darby. Evolusi binaan bangunan tinggi bertingkat mula telah pun bermula pada tahun 1852, iaitu selepas berlakunya Perang Dunia Kedua dan selepas berlakunya penciptaan lift oleh Elisha Graves Otis. Perkembangan pantas teknologi binaan ini diteruskan pula oleh revolusi seni bina moden menggantikan seni bina klasik Inggeris yang telah pun dibina pakai sejak sebelum Peperangan Dunia Pertama lagi. Klasifikasi struktur moden dan klasik ini dapat dikenal pasti dengan melihat seni bina dan penerapan sains dan teknologi dalam binaannya. Perkembangan awal bangunan-bangunan tinggi merupakan hasil imajinasi arkitek-arkitek zaman Chicago School seperti Home Insurance Building di Chicago, Illinois, yang diilhamkan oleh Baron Janik. Bangunan setinggi 10 tingkat itu terkenal sebagai bangunan pertama tertinggi di dunia pada masa itu. Louis Henry Sullivan, yang merupakan tokoh yang paling menonjol dan digelar bapa pembangunan pencakar langit, beliau terkenal kerana reka bentuk dan binaan Carson Pirie Scott di Chicago pada tahun 1904. Beliau juga terkenal dengan rekaan yang menampilkan teknologi baru iaitu gabungan antara teknologi rangka keluli ke dalam seni binaan bangunan klasik. Pada awal tahun 1900, bermulalah era baru pembinaan bangunan-bangunan pencakar langit yang berpindah dari pusat bandar Chicago ke New York. Beberapa bangunan pencakar langit tersebut yang dibina antaranya ialah Metropolitan Life Tower dan Crystal Building. Ketika terjadinya Perang Dunia Kedua iaitu pada tahun 1940 hingga 1950, era pembinaan bangunan tinggi saiz mega telah pun terhenti. Perang selain merancang ekonomi dunia pada waktu itu, turut mengubah penampilan dan reka bentuk bangunan-bangunan baru yang dibina. Fizikal bangunan pada zaman itu adalah lebih ringkas dan hampir kebanyakannya berbentuk kubus yang diselimuti kaca sebagai struktur luarannya. Kebanyakan negara yang baru mencapai kemerdekaan pada waktu tersebut membina bangunan dalam bentuk yang hampir sama. Reka bentuk sedemikian sering dilabelkan sebagai reka bentuk antarabangsa dan mereka menggunakan ungkapan yang terkenal iaitu less is more. Gaya seni bina berbentuk ringkas inilah yang menjadi panduan dalam pembinaan bangunan-bangunan lain dan mampu bertahan sehingga penghujung awal tahun 1980-an. Namun, reka bentuk seperti ini tidak mendapat tempat di bandar-bandar sekitar Eropah yang memiliki sejarah gemilang dalam seni dan gaya dalam seni binanya. Seterusnya, pada akhir 1970-an telah berlakunya ancaman paradigma di kalangan arkitek mengenai reka bentuk bangunan. Mereka mula mencuba idea baru yang bertentangan dengan reka bentuk sebelumnya. Bangunan-bangunan baru tidak lagi sekadar berbentuk kubus kaca, tetapi sudah mulai berbentuk yang bernilai estetika. Perubahan tersebut diisytiharkan secara simbolik dengan peruntukan bangunan Twin Eagle Housing St. Lucie, hasil reka cipta Minoru Yamasaki pada tahun 1972.
Minoru Yamasaki juga adalah merupakan arkitek yang mengilhamkan World Trade Center WTC setinggi 417 meter di New York yang musnah dalam peristiwa 11 September 2001. Selepas munculnya ideologi baru tentang teori binaan bangunan, gaya seni bina moden ini menonjol pada awal 1980-an dan berterusan sehingga kini. Dalam tempoh itu juga telah muncul bangunan tinggi yang lebih moden serta tokoh-tokoh arkitek yang terkenal di sebab ciptaan tersebut. Antara yang terkenal ialah Philip Johnson dengan rekaan bangunan syarikat telekomunikasi AT&T di New York dan William Peterson dengan bangunan Record Drive yang terletak di tebing sungai Chicago. Di kawasan ini juga telah dibina Chicago Skyscraper setinggi 78 tingkat pada tahun 2003 milik jutawan Amerika Donald Trump hasil ilham arkitek Adrian Smith. Kemampuan sains dan teknologi serta daya imajinasi manusia telah merancakkan lagi perkembangan bangunan pencakar langit tertinggi di dunia. Bangunan yang dimaksudkan ialah Burj Al Arab Dubai yang dibina di Emirat Arab Bersatu, Dubai dengan ketinggian 705 meter. Sehingga kini, Burj Dubai akan menjadi struktur tertinggi buatan manusia dalam sejarah. Bangunan kedua tertinggi di dunia terletak di Taipei, Taiwan yang dikenali dengan Taipei 101. Kita juga haruslah berbangga kerana Malaysia juga turut memiliki salah satu struktur bangunan ketiga tertinggi di dunia iaitu Menara Berkembar Keturunan PKLCT. Menara ini dibina di tengah pusat Medayan Kuala Lumpur di atas kawasan tapak 40 hektar. Ia disiapkan pada tahun 1996 dan reka bentuknya diilhamkan oleh arkitek terkenal Silver Pelli yang berasal dari Argentina. Kajian agensi antarabangsa yang memberi ukuran rasmi ketinggian bangunan iaitu Council on Tall Buildings and Urban Habitat mendapati sebanyak 106 bangunan pencakar langit dibina di seluruh dunia pada 2015 berbanding hanya 99 pencakar langit pada tahun sebelumnya. Trend peningkatan itu menjadikan 2015 sebagai tahun rancak dalam pembinaan bangunan pencakar langit di peringkat global. Lebih 650 bangunan pencakar langit dibina dalam tempoh sedekat berbanding hanya 265 bangunan pencakar langit pada tahun 2000. Negara paling banyak membina bangunan pencakar langit adalah negara Asia, terutamanya negara China. Malaysia juga tidak kurang hebatnya dalam pembinaan bangunan tinggi dan cantik yang memiliki 21 bangunan pencakar langit iaitu berketinggian di antara 202 meter hingga 682 meter dengan 20 bangunan itu wujud di Kuala Lumpur. Pernyataan masalah. Okey, pernyataan masalah adalah amat penting dalam penyelidikan yang dijalankan. Pernyataan masalah merupakan isu atau masalah yang ingin dikaji dalam sesuatu penyelidikan. Bagi kajian kami, isu utama adalah untuk mengenal pasti kesan pembinaan bangunan pencakar langit kepada persekitaran dan masyarakat setempat. Kesan pembinaan bangunan pencakar langit boleh terbahagi kepada dua, iaitu kesan yang baik dan juga kesan yang buruk. Oleh itu, melalui kajian ini, kedua-dua kesan pembinaan bangunan pencakar langit dapat dikenal pasti dan objektif akan tercapai. Objektif pertama ialah mengkaji tahap kesedaran masyarakat terhadap kesan pembangunan pencakar langit. Yang kedua, memberi pendedahan kesan pembinaan bangunan pencakar langit terhadap masyarakat dan persekitaran. Metodologi kajian adalah amat penting dalam sesuatu kajian. Metodologi kajian adalah meliputi cara, kaedah dan pendekatan yang digunakan untuk mencapai objektif dan matlamat sesuatu kajian. Metodologi kajian juga menjadikan kajian lebih bersistematik dan perjalanan kajian lebih terarah dalam mencapai objektif. Okey, antara kaedah yang digunakan dalam kajian kami adalah melakukan tinjauan atas talian dengan menggunakan borang kaji selidik. Soalan yang terdapat di dalam borang kaji selidik itu dirangka oleh setiap ahli kumpulan dan kemudiannya disebarkan kepada responden menggunakan pautan Google. Selain daripada itu, kami juga mendapatkan maklumat melalui bahan bacaan di internet. Salah satunya, kami mendapatkan maklumat di satu artikel di laman sesawang yang membincangkan tentang bangunan pencakar langit di Malaysia. Seterusnya ialah definisi kata kunci. Kata kunci dalam sesuatu kajian terdiri daripada sejumlah perkataan atau rangkai kata yang terpenting dalam sesuatu teks.
yang boleh membentuk satu kata fokus. Analisis kata kunci bertujuan untuk menemukan konsep asas yang mendasari teks dan juga pemikiran. Kata-kata kunci dalam kajian kami adalah kesan, pencakar langit, pembinaan dan persekitaran. Kata kunci yang pertama ialah kesan. Menurut Kamus Bahasa Melayu, kesan bermaksud tanda yang ditinggalkan oleh sesuatu atau sesuatu sama ada kebaikan atau keburukan yang timbul daripada sesuatu kejadian. Kata kunci seterusnya ialah pencakar langit. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, pencakar langit bermaksud bangunan yang bertingkat-tingkat dan tinggi. Kata kunci yang ketiga ialah pembinaan. Menurut Kamus Pelajar edisi kedua, maksud bagi perkataan pembinaan ialah perbuatan, iaitu kegiatan atau usaha untuk mendirikan atau membangunkan sesuatu bangunan. Akhir sekali, definisi bagi perkataan persekitaran ialah kawasan di sekeliling sesuatu tempat atau kawasan sekitar. Maksud perkataan itu dipetik dari Kamus Dewan edisi keempat. Satu tinjauan atas talian melalui aplikasi Google Form telah pun kami lakukan untuk mengkaji tahap kesedaran masyarakat dan memberi kesedaran tentang kesan pembinaan bangunan pencakar langit kepada masyarakat serta alam sekitar. Terdapat seramai 96 orang responden yang telah menjawab tinjauan ini dan beberapa data telah berjaya kami terima dan telah pun kami analisis. Antara soalan yang kami kemukakan kepada responden adalah mengenai pengetahuan mereka tentang keburukan pembinaan bangunan pencakar langit. Hasil daripada kajian tersebut, kami mendapati bahawa seramai 81 orang responden iaitu bersamaan dengan 84.4% tahu tentang keburukan pembinaan bangunan pencakar langit, manakala seramai 15 orang lagi iaitu bersamaan dengan 15.6% tidak tahu tentang keburukan pembinaan bangunan pencakar langit pada manusia dan alam sekitar. Seterusnya, kami bertanyakan dengan lebih lanjut tentang sumber pengetahuan mereka mengenai keburukan pembinaan bangunan pencakar langit. Adakah melalui media-media sosial, akhbar-akhbar harian, pemerhatian sendiri atau lain-lain? Seramai 60 orang menyatakan bahawa mereka mendapat maklumat ini dari media sosial dan jumlah tersebut adalah bersamaan dengan 62.5%. Selain itu, seramai 29 orang lain mendapatkan sumber daripada akhbar-akhbar harian dan seramai 36 orang responden mendapat maklumat dari pemerhatian mereka sendiri. Dan akhir sekali, seramai 40 orang menyatakan bahawa mereka telah mendapat maklumat melalui sumber-sumber selain media sosial, akhbar dan pemerhatian sendiri. Dan jumlah tersebut adalah bersamaan dengan 41.7%. Seramai 77 orang bersamaan dengan 80.2% responden yang mempunyai pendapat bahawa pembangunan pencakar langit memberi kesan kepada alam sekitar. Di samping itu, seramai 19 orang bersamaan dengan 19.8% responden memberi pendapat yang sebaliknya. Seramai 80 orang responden berpendapat bahawa pembinaan pencakar langit menyumbang kebaikan kepada negara, manakala 16 tidak berpendapat sebegitu. Seterusnya, seramai 48 orang bersetuju bahawa pembinaan bangunan pencakar langit dapat memberikan lebih banyak impak yang baik berbanding impak buruk terhadap sebuah negara. Selain itu, 23 orang responden sangat bersetuju. Bagi skala paling setuju dipilih ialah 9 orang iaitu bersamaan 9.4%. Seterusnya, sebanyak 25 orang responden iaitu bersamaan dengan
12.5% kurang setuju dengan pendapat tersebut. Akhir sekali, seramai 4 orang responden tidak bersetuju. Saya akan membincangkan kebaikan dan keburukan pembinaan bangunan pencakar langit. Di sini saya telah sertakan 2 kebaikan dan juga 2 keburukan. Kebaikan yang pertama ialah menjadi lambang identiti negara. Yang kedua, membuka peluang pekerjaan. Manakala keburukan, yang pertama pulau haba, yang kedua kemusnahan sumber warisan. Kebaikan pembinaan bangunan pencakar langit. Yang pertama, menjadi lambang identiti negara. Bangunan pencakar langit dalam sudut ikonik amat penting kerana ia memberi satu penjelasan dalam kurungan statement. Apakah yang dimasukkan dengan penjelasan ini? Sebagai contoh, Menara Berkembar Petronas ataupun lebih dikenali sebagai KLCC memberikan penjelasan ia satu mercu tanda dan masyarakat luar akan mengenali Malaysia apabila melihat bangunan itu. Tanpa kita sedar, bangunan KLCC ini menjual nama Malaysia ke seluruh dunia dan paling penting, kewujudan bangunan itu juga menjelaskan Malaysia ini adalah sebuah negara yang maju dan berteknologi tinggi. Kebaikan yang kedua pula, membuka peluang pekerjaan. Bangunan pencakar langit menyediakan peluang pekerjaan semasa pembangunan dijalankan atau selepas premis beroperasi, seperti peluang untuk bekerja di bank atau premis perniagaan yang dibuka. Kuala Lumpur misalnya sudah menjadi kawasan segitiga emas bagi Malaysia kerana menjadi lubuk pekerjaan kepada rakyat di negara ini dan warga asing. Sebagai contoh, Four Seasons Hotel Kuala Lumpur merupakan bangunan keempat tertinggi di Malaysia adalah bangunan komersial dan kediaman campuran yang merangkumi hotel, pangsapuri dan pusat membeli belah. Seperti yang kita dapat lihat, terdapat banyak peluang pekerjaan dari segi bidang perhotelan ataupun perniagaan. Peluang pekerjaan yang diperolehi rakyat melalui pembangunan secara tidak langsung ini dapat meningkatkan pendapatan rakyat sekaligus mengurangkan masalah kemiskinan dan pengangguran di negara ini. Seterusnya, mari kita lihat dari segi keburukan pembinaan bangunan pencakar langit. Yang pertama, Pulau Haba. Pencakar langit dikatakan boleh mengubah corak arus angin di kawasan sekitarnya. Pencakar langit yang berhampiran antara satu sama lain mewujudkan terowong angin yang meniup kencang pada aras tanah. Sementara itu, ketika bangunan ini bertindak sebagai tembok, satu lagi bahagian angin yang penuh dengan bahan pencemar kimia akan naik ke atmosfera. Bahan pencemar ini kemudiannya akan pergi ke kawasan lain ataupun ia akan kekal di kawasan sekitar bangunan. Dalam kes lain, pengumpulan bahan pencemar akibat pencakar langit boleh menjadi sangat berbahaya kepada penduduk bandar. Keburukan yang kedua ialah kemusnahan sumber warisan. Kesan sampingan yang dikenal pasti terutamanya pemusnahan sumber warisan binaan akibat tekanan pembangunan bangunan pencakar langit, terutamanya kepada kawasan-kawasan lama yang mempunyai nilai-nilai pembentukan imej yang kuat bagi bandaraya-bandaraya utama di Malaysia. Misalnya, rumah-rumah kedai dirobohkan semata-mata atas kehendak untuk meningkatkan status atau tahap pembangunan bandaraya dengan ciri-ciri rupa bandaraya yang moden. Tekanan ekonomi yang dijanangkan oleh pembangunan-pembangunan pencakar langit ini memberi kesan terhadap kenaikan nilai hartanah terutamanya sekali di kawasan-kawasan lama di sebuah bandaraya kerana peletakannya adalah strategik di tengah-tengah bandar. Ini telah membuatkan kawasan-kawasan seperti ini mudah terarah kepada bentuk pembangunan baru yang boleh melupuskan nilai-nilai warisan yang diada di kawasan tersebut. Langkah-langkah. Yang pertama ialah konsep asas penghijauan secara menegak ialah dengan menempatkan pokok-pokok secara bertingkat-tingkat seolah-olah ia menegak seperti konsep bangunan pencakar langit. Gambar di sebelah menjelaskan bagaimana pokok-pokok bunga yang disusun menegak kelihatan seperti sebuah bangunan pencakar langit. Untuk menghijaukan bangunan yang tinggi, khususnya komponen menegaknya, beberapa pilihan kaedah boleh difikirkan.
Sebahagian kaedah ini pernah dilaksanakan dengan jayanya, tetapi ada yang kurang berjaya dan perlu kajian semula. Namun, usaha-usaha untuk memperkenalkannya masih perlu diteruskan dan dikembangkan demi kesejahteraan persekitaran bandar kita. Langkah kedua ialah bagi manusia, tanah sangat berperanan penting dalam mempercepatkan proses penyerapan. Di bandar, selalu terjadi banjir kerana tanahnya sudah tidak ada untuk dijadikan kawasan penyerapan. Namun, tanah turut membantu penyerapan air lebih cepat dilakukan sehingga air hujan yang turun tidak terlalu lama bergenang dan menyebabkan banjir. Sifat tanah juga yang kurang menyimpan haba dapat menyejukkan lagi bangunan. Oleh itu, dapat mengurangkan pemanasan global. Gambar tersebut ialah bangunan Hans Kalof. Bangunan ini menggunakan bahan binaan sumber asli iaitu menggunakan batu bata dan tanah liat. Langkah ketiga ialah pembinaan bangunan pencakar langit yang tidak terkawal juga boleh mendatangkan keburukan, seperti rebakan bandar yang melampau di mana boleh menyebabkan kesan-kesan negatif kepada bandar itu sendiri. Oleh itu, bagi mengatasi masalah ini, perancangan pembangunan mampan harus diperkenalkan. Secara ringkas, pembangunan mampan ialah pembangunan yang memenuhi keperluan semasa serta masa hadapan bagi mencapai kesinambungan antara pembangunan ekonomi, sosial dan alam sekitar. Pembangunan mampan juga adalah satu pembangunan yang dijalankan bagi memenuhi keperluan pada masa kini tanpa mengorbankan keperluan pada masa akan datang. Pembangunan bandar yang mampan harus dijalankan dengan mengambil kira keupayaan menampungnya, mengambil sumber pengagihan bahan buangan serta kadar pencemaran yang dilepaskan ke atas bandar dan kawasan sekelilingnya. Perancangan pembangunan mampan menitik beratkan kepada aspek ekologi, ekonomi, sosial, budaya, pertanian dan alam sekitar yang boleh menjadikan suatu bandar itu sempurna, selamat dan harmoni. Hasil daripada tinjauan atas talian yang telah kami lakukan dapat disimpulkan di sini bahawa jumlah responden yang mempunyai pengetahuan tentang pembinaan bangunan pencakar langit lebih besar daripada bilangan responden yang kurang pengetahuannya dalam hal tersebut. Ramai daripada responden juga berpendapat bahawa bangunan pencakar langit dapat membawa lebih banyak kebaikan daripada keburukan kepada negara. Namun, terdapat juga sebahagian besar daripada responden yang menyokong bahawa pencakar langit boleh menjejaskan alam sekitar. Melalui kajian ini juga, kita dapat lihat bahawa bangunan pencakar langit memainkan peranan penting kerana ia dapat menunjukkan kemampuan dan kemajuan bagi sesebuah negara. Namun begitu, pembinaan pencakar langit ini haruslah terkawal untuk suatu masa tertentu sahaja. Dengan ini, kedua-dua objektif kajian kami telah berjaya dicapai, iaitu untuk melihat tahap kesedaran masyarakat dan memberi pendedahan kesan pencakar langit kepada masyarakat dan juga alam sekitar. Akhir sekali, kita sebagai rakyat Malaysia haruslah berbangga dan sentiasa bersyukur kerana dapat hidup dalam negara yang proaktif dan sentiasa berusaha untuk memajukan negara agar setanding dengan negara-negara hebat yang lain. Bahagian kedua, video inovasi. Apakah itu pencakar langit? Adakah pencakar langit sama maksud dengan bangunan tinggi? Persoalan-persoalan ini mungkin berlega-lega di fikiran anda. Jawapannya ialah tidak. Istilah bangunan tinggi adalah digunakan hanya untuk bangunan-bangunan biasa yang tinggi dan mempunyai ketinggian hanya 50 meter dari tanah. Manakala pencakar langit pula adalah bangunan yang tidak memerlukan sebarang sokongan dari mana-mana tali atau sebagainya. Selain itu, pencakar langit haruslah mampu menampung berat serta ketinggiannya dengan sendiri. Seterusnya, bangunan pencakar langit mestilah mempunyai 50% daripada bangunan tersebut boleh didiami.
Jika sebarang bangunan tinggi yang tidak memenuhi kriteria ini, maka bangunan tersebut tidak tergolong dalam golongan bangunan pencakar langit. Oleh itu, bangunan komunikasi dan bangunan pemerhatian bukanlah terdiri daripada pencakar langit. Sebagai contoh, Menara Tokyo Sky Tree yang berada di Jepun. Di samping itu, bangunan pencakar langit mempunyai 3 golongan ketinggian yang berbeza, iaitu tall, super tall dan mega tall. Golongan pertama iaitu tall adalah golongan bangunan pencakar langit yang mempunyai ketinggian kira-kira 150 meter dari tanah. Golongan kedua ialah super tall, iaitu golongan bangunan pencakar langit yang mempunyai ketinggian 300 meter dari tanah. Dan yang terakhir iaitu mega tall, merupakan golongan bangunan pencakar langit yang mempunyai ketinggian kira-kira 600 meter dan ke atas dari tanah. Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Saya Afifah Hasnu melaporkan bagi berita semasa jam 11 pagi. Laporan mendapati bahawa segelintir masyarakat Malaysia yang masih belum mengetahui tentang kesan buruk pembinaan bangunan pencakar langit terhadap persekitaran. Antara kesan buruk itu adalah Pulau Haba dan kemusnahan sumber warisan. Oleh itu, sekumpulan pelajar Universiti Teknikal Malaysia Melaka telah menjalankan kajian bagi mengenal pasti langkah serta memberi cadangan bagi mengelakkan hal ini daripada terus berlaku. Antara langkah yang boleh dilakukan adalah dengan membuat iklan yang menarik yang boleh dipaparkan bagi setiap golongan umur. Sebagai contoh, iklan-iklan tersebut boleh dihiaskan dengan reka grafik yang menarik untuk menarik minat setiap golongan umur. Tambahan pula, poster-poster tersebut perlulah diletakkan di tempat yang menarik dan mudah untuk dilihat. Selain itu, sesetengah pihak boleh mencipta video tentang bangunan pencakar langit. Sebagai contoh, video itu boleh dimuat naik di media sosial serta mana-mana laman sesawang.
Kaedah ini lebih sesuai digunakan disebabkan kebanyakan orang lebih minat dengan video kerana terdapat pergerakan serta gambar yang menarik yang boleh diselitkan. Di samping itu, terdapat golongan yang berpotensi untuk menulis artikel yang menarik. Penulisan artikel ini adalah digalakkan kerana masih terdapat golongan yang minat membaca artikel online atau secara manual, iaitu melalui buku-buku dan majalah. Kebiasaannya, mereka ini terdiri daripada golongan-golongan yang berumur. Akhir sekali, pihak tertentu boleh mengadakan pertandingan atau aktiviti yang menguji pengetahuan masyarakat tentang bangunan pencakar langit di Malaysia. Sekian laporan daripada saya, Asfu Hasnu, bagi berita Semasa Jam 11 pagi.